Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu teruskan tutorial. Sekarang dah masuk 26 ya. Tutorial ke 26. So untuk 26 ini berkaitan dengan politik Sarawak dan Sabah. Malaysian Union kita tidak ambil untuk setakat ini kerana SPMU baru-baru ini telah keluar. Okey. Jadi kita gunakan kaedah lain lah ya, yang kita tidak fokus ini. Terus saja untuk politik Sarawak dan Sabah. Untuk soalan pertama, keadaan politik di Sarawak dan Sabah selepas Perang Dunia Kedua. Saya bacakan terus, cikgu bacakan terus soalannya. Apakah perbezaan penentangan penduduk terhadap British di Tanah Melayu? Satu, Sarawak dan Sabah. Soalan sebegini memang tidak pernah keluar. Kita cuma bersedialah saja. Mungkin milenial tak keluar, tetapi situasi ini boleh berlaku. Okey, teruskan kita lihat. Di Tanah Melayu, orang Melayu berjaya menolak penjajahan mutlak British. Okey, melalui penentangan terhadap Malaysian Union, orang-orang di Tanah Melayu berjaya. Mereka berjaya menghalang pembentukan Malaysian Union. Malah mereka berjaya membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudiannya berjaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Bermaksud di sini berakhirlah penjajahan British di negara kita pada tahun 57. Okey. Sekarang kita bezakan pula apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Sebaliknya di Sarawak dan Sabah, mereka terpaksa menerima penjajahan British secara mutlak. Okey. Keturunan James Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota. Menyerahkan Sarawak satu. Begitu juga di Sabah, SBUB menyerahkan Sabah kepada kerajaan British di London. Menyerahkan Sabah. Dan akhir sekali, Sabah turut menjadi tanah jajahan mahkota. Okey. Jadi ini boleh dapat Okey, tadi pun tercicir ni. Cekit tanah jajahan mahkota. Jadi bermaksud di sini kita memecahkan dan bina ayat yang berbeza untuk Sarawak dan Sabah. Sarawak diserahkan kepada British. Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota. Sabah diserahkan kepada kerajaan British. Sabah menjadi tanah jajahan mahkota. Okey. Andai kata soalan sebegini memang agak sukar, tetapi kita jangka mungkin 6 markah lah ya. Kalau itu berlaku, situasinya cukup tak isi kita. Ataupun terus sajalah kita berani untuk bersedia dengan soalan esei 8 markah. Okey. Jadi isi kata kunci yang kita dapat ialah yang pertama, menolak penjajahan. Yang kedua, menghalang pembentukan Malaysian Union. Yang ketiga, membentuk PTM 48. Keempat, merdeka. Okey. Secara mutlak menyerahkan Sarawak jajahan mahkota, menyerahkan Sabah jajahan mahkota. Jadi berapa dah? Untuk Sabah Sarawak boleh dapat 5 Jadi rumusannya 9 Okey, katakanlah 9 Okey. Sebenarnya wujud kebimbangan juga ni kalau keluar soalan struktur Sebab jika keluar soalan struktur, anak-anak tak ada pilihan jadi bersedialah Okey. Seterusnya jelaskan soalan pendek-pendek. Jadi kemungkinan untuk struktur sangat tinggi. Jelaskan sebab penyerahan Sarawak oleh keluarga Brooke kepada British. Buka kurungan.
Sebab penyerahan Sarawak kepada kerajaan British kerana Wainer Brooke telah tua 1 markah. Beliau juga uzur 1 markah dan tidak mampu menguruskan pentadbiran Sarawak. Tidak mampu. Okey. Penggantinya iaitu Anthony Brooke tidak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Okey. Seterusnya, keluarga Brooke juga tidak mampu menanggung kos pentadbiran Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Mampu. Jadi markah yang anak-anak boleh dapat, yang pertama tua, 2 uzur, 3 tidak mampu, 4 tidak layak, dan yang kelima menanggung kos lah ya. Dia biasa begitu kalau boleh kita jangan take note di tempat yang sama begitu. Jadi berapa semua? 5 katakanlah kita dapat soalan 4 markah, kita masih boleh dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5 maksima, 4 garis-garis. Teruskan untuk soalan berikutnya. Jelaskan sebab orang tempatan menentang penyerahan Sarawak. Buka kurungan. Orang tempatan menentang penyerahan Sarawak kerana ia bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Bercanggah. Okey, iaitu perlembagaan bertulis pertama Sarawak. Okey. Wainer Brooke juga telah berjanji akan memberikan kerajaan sendiri kepada Sarawak. Berjanji. Ya. Di samping itu, kuasa mentadbir pula akan diberikan kepada Majlis Negeri. Diberikan. Wainer Brooke juga didapati tertinggal. Okey. Cikgu betulkan okay. Tapi anak-anak, saya harap anak-anak semua faham lah ya. Gitu. Wainer Brooke juga didapati tidak berunding dengan ketua dan orang tempatan ketika mengambil keputusan menyerahkan Sarawak. Jadi tidak berunding dengan ketua dan orang tempatan ini. Jika Sri Mali ini boleh dapat 2 ya. Okey. Katakanlah ini pun 4 markah. Okey, soalan fakta struktur kan. Jadi anak-anak masih boleh dapat markah yang mencukupi. Yang pertama bercanggah, yang kedua berjanji, yang ketiga diberikan, 4 tidak berunding, kemudian 4 ni bukan tidak berunding lah. Minta maaf. Kalau begitu ini pada ketua lah. Dan kelima orang tempatan. Berapa semua? 5. Maksima 4 garis. So kita teruskan. Panjang yang ini kita berlaku memang pernah keluar. Saya ingat ini soalan esei masa keluar soalan tentang Sabah Sarawak ini. Cara penentangan terhadap kerajaan British. Uraikan cara penentangan terhadap kerajaan British di Sarawak. Buka kurungan. Cara penentangan oleh tempat pemimpin dan persatuan tempatan dengan membuat bantahan 1 markah. Uraikan, contoh pun kita beri. Misalnya penentangan oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, 1 markah. Persatuan seperti PKMS dan PDS ini sebenarnya soalan reverse. Bagi contoh dulu. Jawapan reverse. Persatuan pun boleh diberi pada persatuan. Sepatutnya bagaimanapun dengan ayat sebegini tak boleh dapat 2. Sepatutnya ayat tu yang lebih baik. Cara seterusnya melalui penentangan melalui persatuan. Seperti begitu sepatutnya. Dalam ini cikgu hanya bagi 1 lah pada 1 contoh. Menentang secara terbuka, 1 markah. Kaum ibu PKMS pula berdemonstrasi 1 dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Menghantar surat, 1 markah. Apabila British mengeluarkan surat Pekeliling bilangan 9 yang memberi amaran kepada kaki tangan awam, sebab soalan ni cara
Itu tak ada markah, tapi penerangan pun bagus juga ya. Menampakkan kematangan jawapan kita. Mereka bertindak meletak jawatan tanda bantahan. Pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak telah menghasilkan satu lagi penentangan dengan menghasilkan penubuhan kumpulan rukun 13. Okey, rukun 13 diketuai oleh golongan muda. Okey, golongan muda melalui penentangan melalui golongan muda. Ini sepatutnya ada iaitulah ya, sepatutnya ada iaitu. Begitu barulah betul ayatnya kan. Okey, cikgu baca semula. Rukun 13 dianggoti oleh golongan muda, iaitu Pergerakan Pemuda Melayu Sibu. Sedangkan Stewart, kalau lupa bolehlah gunakan perkataan Gubernur Sarawak. Sedangkan Stewart, Gubernur Sarawak, telah ditikam boleh dapat satu markah oleh Rosli Dobi semasa beliau melawat Sibu. British telah menghukum gantung Rosli Dobi. Tindakan Rosli Dobi dan rakan-rakannya tidak berjaya kerana pemimpin Sarawak tidak bersatu. Ini bolehlah kita anggap inferen tetapi cikgu cenderung tak beri markah lah, sebab soalan ni cara Okey, ini TK lah. So, okey, tak perlulah jawab sebab tak menunjukkan cara berita menghukum bukanlah cara menentang kan. Okey, kita lihat semula, kita garis lah ya, isi terlalu banyak. Bantahan. Yang kedua Abang Haji Abdillah. Yang ketiga mana tadi? PKMS. Yang keempat terbuka. Yang kelima berdemonstrasi. Yang keenam surat bantahan. Yang ketujuh meletak jawatan. Okey, yang ke-8 Pakatan Sulit. Yang ke-9 Rukun 13. 10 Muda. 11 Tikam. Okey, masih dapat 11 tinggi, maksima 8 garis-garis. Okey, cikgu teruskan lagi untuk satu lagi bentuk soalan yang sesuai. Apakah kesan penentangan terhadap kerajaan British? Kekurungan, kesan penentangan terhadap British telah menyebabkan British lebih berhati-hati, satu markah, dalam melaksanakan pentadbirannya. Okey. Tindakan menghukum gantung Rosli Dobi pula telah melemahkan semangat penentang. Kesan yang kedua, melemahkan. Gerakan anti penyerahan telah terhenti. Okey, golongan penentang tidak berani meneruskan perjuangan Rosli Dobi. Okey, tindakan Rosli Dobi dan rakan-rakannya kesannya tidak berjaya. Okey, dan akhir sekali para pemimpin Sarawak pula tidak bersatu menentang British. Katakanlah 4 markah. Okey, anak-anak boleh dapat berapa di sini? Berhati-hati 1, 2 melemahkan, 3 terhenti, 4 tidak berani, 5 tidak berjaya, 6 tidak bersatu. 6 maksima, 4 garis-garis. Begitulah situasinya. Berikutnya, mengapa menentang tidak berjaya? Memang di Sabah tidak berjaya. Kadang-kadang soalan mungkin boleh tanya, mengapa penentangan terhadap British di Sabah kurang berkesan ataupun lemah ke? Okey, kita lihat apa puncanya. Penentangan di Sabah tidak berjaya kerana perjuangannya amat perlahan. Isi ada dalam kutip Ini soalan barangkali boleh jadi soalan kebat. Gerakan penentangan pula berpecah belah. Dan penentangan tidak berkesan. Pertubuhan PKML, PMJ serta BARIP ialah Persatuan Sosio-Ekonomi. Okey. Yang sederhana. Ini dua ni sebenarnya. Satu tak berjaya sebab mereka sederhana. Satu lagi sebab mereka menumpukan sosio-ekonomi. Ini menyebabkan terdapat tentangan yang jelas. Tidak terdapat tentangan. Okey. Kadang-kadang kita kena baca bukan satu patah Okey, sekali tu
tidak terdapat tentangan jelas, 1 markah. Okey. Terbuka ni pun ada lagi satu ni. Dan terbuka, maksudnya tidak terbuka dan terbuka tidak terbuka ini menyebabkan tidak terdapat tentangan jelas dan terbuka daripada penduduk tempatan. Maknanya macam senyap-senyap lah kalau ada pun tidak terbuka tu. Malah persatuan tersebut kemudiannya telah terkubur. Jadi banyak juga kalaulah di sini katakanlah soalan ini 6 markah kan, masih okey lagi, cukup lagi. Yang pertama perlahan, yang kedua berpecah belah, 3 tidak berkesan, 4 sosioekonomi, 5 sederhana, 6 tidak mendapat tentangan jelas, 7 terbuka, 8 terkubur. 8 boleh dapat sampai 8. Okey, maksima 6 garis-garis. Okey. Dan saya itu saja sebelum kita teruskan ke pakatan murni. Sedikit kita lihat kita punya note untuk Sabah Sarawak. Okey, yang pertama perbezaan Sabah dan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu. Biasa disebut Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah So yang ini poinnya pun kita dah tahu. Okey, yang pertama konsep penjajahan mutlak tolong fahami. Okey, dan di konsep tanah jajahan mahkota juga perlu difahami. Dan kemudian secara mutlak yang ini boleh lihatlah soalan tadi kita buat dengan lebih detail tadi sebab penyerahan. Yang pertama tua uzur, ini Wynebrook pengganti pula tidak layak dan tidak berkesan pentadbirannya sebab penentangan. Pertama bercanggah dengan Perlembagaan 1991 yang dibuat sebelum Perang Dunia Kemudian berjanji, maknanya dia mengkir janji lah dan tidak berunding. Membina ayat perlu bimbingan kan. Cara penentangan pula kita lihatlah bantah yang pertama membantah Haji Abdillah. Begitu juga dengan pertubuhan juga membantah. Satu lagi cara yang ini bukan cara terbuka. Dan teruskan lagi, tengok ada lagi di situ berdemonstrasi, menghantar surat bantahan, letak jawatan, apa lagi? Sebagaimana kita lihat sebelum ni. Membuat pakatan sulit, kemudian menubuhkan kumpulan rukun 13. Hanya tindakan berani Rosidobi sebagai pahlawan menikam terus dan juga yang lain tu kesan kesan dihukum gantung tidak berjaya, tidak bersatu saya teruskan lagi untuk Sabah. Perlahan, pecah belah, tidak berkesan, menumpukan sosioekonomi, sederhana saja, tak berani, tentangan pun tak jelas, tidak terbuka, orang tertentu saja dan akhirnya terkubur. Itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.